Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak PK Intan. Apa khabar hari ini? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa penerang hati. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina bin uzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Kita akan masuk tajuk baru, iaitu unit 6 kitar semula. Jadi semua boleh rujuk muka surat 66 dalam buku teks. Baiklah, dalam tajuk ini kita akan membincangkan tajuk 6.1 kitar semula plastik, dan kita akan belajar 3 perkara, iaitu maksud kitar semula, bahan-bahan yang boleh dikitar semula dan bahan kitar semula daripada plastik. Okey. Pertama sekali kita akan belajar maksud kitar semula. Okey, definisi kitar semula ini maksudnya maksud kitar semula tu iaitu proses mengolah semula bahan buangan menjadi satu produk yang baharu. Maksudnya kita ubah semula, kita ubah barang yang kita dah buang, kita ubah bahan buangan menjadi satu produk yang baru. Itu maksud kitar semula. Daripada sampah kita jadikan dia satu produk baru. Itu nama kitar semula. Baik. Seterusnya, bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Sebenarnya ada tiga kumpulan lah yang boleh dikitar semula, iaitu yang pertama kumpulan kertas. Okey, bahan yang boleh dikitar semula ni untuk kertas awak dah belajar tahun lepas. Okey, antara bahan-bahannya ialah kotak, kotak susu, kotak minuman dan sebagainya. Kemudian majalah dan buku dan juga surat khabar. Ini bagi kategori kertas. Contoh-contoh bahan yang boleh dikitar semula daripada kertas. Seterusnya, bahan yang boleh dikitar semula daripada plastik dan logam. Yang ini yang kita nak belajar lah pada kali ini. Iaitu pertama sekali beg plastik yang kita gunakan untuk beli barang tu, ataupun beg kresek-kresek. Okey, beg plastik. Kemudian botol plastik yang kita guna untuk letakkan air minuman, air mineral. Okey. Dan juga sebagainya lah. Dan bagi kategori logam pula, contohnya ialah seperti tin minuman. Tin minuman ni adalah dalam kategori logam. Bahan logam ni, aluminium, kita akan belajar tahun depan. Jadi tahun ini kita hanya tumpukan kepada bahan-bahan plastik sahaja. Dan satu lagi bahan yang boleh dikitar semula ialah kaca. Jadi kalau daripada kumpulan kaca ni, contoh-contoh bahannya ialah cawan, botol kaca dan akuarium. Okey, ini contoh-contoh bahan yang boleh dikitar semula daripada kaca. Seterusnya, macam mana kita nak kitar semula? Okey, saya ulang dah banyak kali pun. Antara cara kita boleh kitar semula ialah dengan membuangnya di dalam tong kitar semula. Okey, sebenarnya ada 3 jenis tong kitar semula. 1, 2, 3. Okey. Kumpulan yang pertama ni, tong yang pertama, tong biru untuk membuang bahan buangan daripada kertas. Okey, yang kedua, bahan buangan daripada kaca, tong warna coklat. Okey, bahan buangan kaca, botol kaca, apa nama tadi, akuarium, mentol dan sebagainya lah yang buat daripada kaca, pinggan, mangkuk. Okey, semua buang dalam bekas tong berwarna coklat ni. Dan yang ketiga ialah tong berwarna jingga yang digunakan untuk buang bahan-bahan daripada aluminium dan plastik. Okey, jadi bahan-bahan plastik kita akan buang dalam tong jingga. Ni kena ingat ni. 3 jenis tong kitar semula, warna biru, coklat dan jingga. Dan setiap satunya mempunyai fungsi yang berlainan. Okey, ini salah satu cara untuk kita kitar semula bahan-bahan buangan yang ada. Dan pada kali ini kita akan fokus kepada bahan buangan plastik. Okey, ini contoh bahan buangan plastik. Bahan buangan plastik
Okay, awak boleh rujuk dalam muka surat 66 dan 67 dalam buku teks masing-masing. Yang pertama sekali, okay, yang warna biru ni, ini adalah tudung saji. Tudung saji plastik, walaupun ada juga tudung saji yang dibuat daripada anyaman, daripada rotan, tapi yang ini adalah tudung saji plastik. Okay, kalau dah rosak, kita boleh buang dalam tong jingga. Okay, seterusnya bahan buangan yang paling banyak ialah botol air. Botol air ni yang paling banyak lah bila ada bila ada masalah bekalan air, ada orang akan beli air botol ni banyak-banyak. Lepas tu ataupun bila ada hari sukan ke, kita akan beli botol ni banyak-banyak. Kemudian bila kita dah guna, kita buang je. Kita buang je macam tu. Jadi sebenarnya kita boleh kumpulkan banyak-banyak, masukkan dalam tong jingga. Kalau banyak pun boleh kita jual pada tempat kitar semula. Ini memang banyak lah. Paling banyak dan paling mudah didapati. Seterusnya yang ini warna kuning ni, ini adalah bekas cat. Bekas cat yang digunakan untuk menyimpan cat. Tapi bila catnya dah habis, bekas ni kita buang je sepah-sepah. Okay, tak boleh Sebenarnya dia diperbuat daripada plastik dan kita kena lupuskan dengan cara yang betul. Okay, contoh yang seterusnya yang bawah ni, ini adalah penyangkut baju, hanger. Ni pun sama juga. Kalau dah patah-patah, kadang-kadang kita buang je. Kita kena buang dengan betul masukkan dalam tong apa? Tong jingga. Seterusnya, yang ini apa? Botol ubat. Botol ubat ni pun sama juga, plastik, berfungsi dengan betul untuk simpan ubat. Tapi bila dah habis, kita pun kena pastikan ia dilupuskan dengan betul. Contoh yang seterusnya ialah tong sampah plastik. Ni banyaklah dekat rumah kita. Tapi biasanya benda ni tahan lama. Tapi walaupun tahan lama, dia ada tarikh luput dia jugalah. Bila dia dah reput, kita kena buang dengan betul. Seterusnya, botol pencuci. Ni botol pencuci lantai ke, botol pencuci baju ke. Ni pun banyak juga sebab kita gunakan pencuci ni setiap hari untuk cuci baju, cuci lantai. Jadi penggunaannya banyak dan kita kena lupuskan dengan betul sebab botol ni besar. Okey. Kita boleh buang di dalam tong jingga ataupun kita boleh kitar semula dia jadi produk lain lah. Jadi sebab dia besar, kita boleh simpan duit dalam ni ataupun kita boleh buat kraft tangan, buat bentuk bentuk itik ke, apa-apalah. Nanti kalau kelas yang akan datang saya akan tunjukkan. Okey, seterusnya beg plastik. Beg plastik ni pun antara bahan plastik yang paling banyak sebab kita beli barang, nak tak nak memang kita akan letak dalam beg plastik untuk memudahkan kita bawa barang tu. Dan dia adalah memang bahan plastik yang paling banyak selain daripada botol air ni lah. Okey. Botol air ni paling banyak, yang kedua beg plastik. Seterusnya, sudu dan garpu plastik. Ini pun banyak juga sebab setiap kali kita makan, bila kita beli makanan kat luar, memang biasanya penjual akan bekalkan sekali sudu dan garpu ni lah. Tapi kadang-kadang kita tak guna pun sebab kita biasanya lebih suka makan guna tangan. Okey, seterusnya yang ini botol pencuci tangan. Ni pun sama juga, bila dah habis kita kena buang dengan betul. Okey, bekas makanan pun sama, kita kena lupuskan dengan betul. Walaupun bekas makanan ni kadang-kadang kita boleh guna banyak-banyak kali, tapi macam mana pun dia tetap ada tarikh luput juga. Okey, bila dia dah lama, dia dah retak, kita kena buang dengan betul. Okey, seterusnya yang ini contoh yang besar ni baldi. Okey, baldi biasa banyak kegunaan tapi bila dah sampai masa dia pun akan reput juga. Okey, bila reput kita kena buang dengan betul. Dan contoh yang terakhir ialah bekas minuman ataupun cawan. Okey, ini adalah tapi jaranglah sebab sekarang sekarang kalau yang ini contoh yang berwarna sebenarnya banyak sekarang ni ialah bekas minuman cawan plastik yang putih tu, yang awak boleh nampak air apa dituang tu. Macam bila ada kerja kahwin ke kan, kita dapat bekas plastik tu. Sebab sekarang kerajaan dah mengharamkan penggunaan polisterin. Jadi bila ada majlis, orang lebih suka beli cawan lutsina tu. Okey, untuk letakkan air. Okey, jadi daripada apa yang saya tunjukkan ni, saya harap awak boleh bayangkanlah apakah dia bahan-bahan plastik, bahan-bahan buangan plastik yang banyak berada di sekeliling kita. Sebenarnya banyak lagi, tapi ini contoh yang ada dalam buku teks untuk memudahkan awak fahamlah. Okey.
Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini, iaitu mengetahui maksud kitas mula, bahan-bahan buangan yang ada dan cara kitas mula dengan memasukkan dalam 3 jenis tong tadi, tong biru, tong coklat dan tong jingga, dan bahan-bahan buangan plastik yang ada di sekeliling kita. Jadi kena kenal pasti. Okey? Itu sahaja pelajaran hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.